Assalamualaikum. Good day, everyone. So this is this week's lecture. Okay, we're moving into part 2 already. Last week we did on part 1. Okay, accounting and reporting system compliance, control technology and security. So last week we did role of accounting. This week we will move to control, security and audit. Okay, role of accounting last week apa yang kita tengok? Antaranya management accounting, financial accounting, dan financial system. Kita tengok juga database. Okay, peranan accounting dalam organisasi. Okay, itu dalam role of accounting. So minggu ni kita nak tengok control, security and audits. Let's move. This is the syllabus. At the end of this lecture, you should be able to answer to these 7. Okay, you should be able to have this knowledge, 7 knowledge. What is audit and assurance role dalam business? Okay, function of internal and external auditor. Okay, responsibilities of management for financial control. Okay, of course, describe the type of IT and information technology, information system. Okay, yang digunakan dalam perniagaan. Kemudian kita ada juga masuk cloud computing, cloud accounting, and then cyber security. Okay, ni berkenaan dengan IT lah. Okay, then security of system and software kita akan tengok juga. Okay, so first kali. Okay, benda yang kita akan tengok adalah yang nombor 1 sekali sekarang ni ialah internal control system. Sistem kawalan dalaman. Dalam apa? Dalam organisasi. So dalam organisasi, okay, walaupun organisasi tu beroperasi dengan tak kira lah apa aktiviti dia sekalipun, okay, dia sebuah pusat peranginan ke hotel kan, atau dia kedai makan ke, ataupun dia sebuah sekolah, okay, sekolah swasta contohnya. Okay, setiap jenis organisasi ni tadi dia ada sistem kawalan dalaman, internal control system. Okay, maknanya dia sendiri, okay, dalaman yang menyediakan sistem kawalan. Kenapa kawal? Nanti kita tengok. Kenapa kita buat kawalan kan? Kenapa kita nak susah-susah kawal benda yang berlaku dalam organisasi sendiri? Dia organisasi kita, ikutlah apa nak jadi pun kalau ikut kan. Okay, tapi dalam perakaunan, dalam perniagaan, okay, internal control system sangat penting. Okay, antara benda yang common dalam internal control system, okay, you wujudkan polisi, you wujudkan prosedur, okay, yang akan diguna pakai. Polisi dan prosedur yang digunakan oleh pekerja, oleh pengarah, oleh accountant, oleh pegawai kewangan, oleh orang HR, oleh supervisor. Okay, so siapa sahaja dalam organisasi itu. Okay, apa yang kita nak fokus kat sini, okay, internal control system, kita boleh bahagi dia kepada control environment ataupun dan juga control procedure. Sekejap lagi kita akan explain dengan lebih detail kedua-dua ni. So, internal control system terbahagi kepada 2, iaitu kawalan persekitaran dan juga kawalan prosedur. Itu dalam bahasa Melayu lah. Okay, kalau yang berkaitan dengan persekitaran ataupun environment, dia adalah melibatkan attitude, awareness, action, okay, daripada director dan management, okay, berkenaan internal control and importance of the entity. Ni macam create budaya lah. Kalau bos tu perangai dia macam tu, dan biasa anak buah pun akan ikut macam tu lah. Dia tahu bos dia gitu. Nanti sekejap lagi kita tengok dengan contoh lain. Okay, kalau prosedur kawalan pula, okay, kawalan prosedur dia ialah memastikan semua perkara diketahui, berada di tempat dia. Okay, formally explained and implemented. Bila kata formally ni, dia maknanya ada satu, contohnya polisi, peraturan, undang-undang yang tulis, yang maknanya siapa saja yang masuk, orang
boleh refer dekat buku atau garis panduan tu dan dia follow prosedur tu. Okey, jadi apabila prosedur tu diikuti, dia ialah sejenis sistem kawalan dalaman. Tadi kita tengok kan control environment yang point nombor 1 tu, kawalan persekitaran. Apa elemen yang menunjukkan ya, sesuatu organisasi tu ada strong control environment. Okey, kita dah cakap tadi dari segi definisi, control environment persekitaran ni maknanya benda-benda yang mempengaruhi lah dari luar. Maknanya contohnya macam falsafah, okey, management style, okey, budaya, strategi, etik, principle. Maknanya benda-benda yang di sekeliling dan mempengaruhi. Tak tulis pun tapi orang boleh ikut. Okey, you boleh kawal disebabkan orang ikut, jadi ikutan kan. Okey, so apa ciri-ciri strong control environment? Okey, antaranya clear strategy. Okey, strategi tu jelas. Okey, company punya polisi ke apa ke dibudayakan. Tu penting. Maknanya bukan sekadar ada polisi, peraturan, okay, undang-undang bukan sekadar ada, tetapi dia diamalkan oleh environment tu sendiri, oleh director, oleh managers, okay, senior management, commitment, okay, dia tunjuk, dia follow apa yang dia cakap, dia buat, walk the talk. Okay, tu kita nak kata strong control environment. Okay, selain tu, okay, apa yang ingin berlaku tu dikomunikasikan kepada employee. Okay, dan employee pun boleh bebas nak suarakan kalau ada yang dirasa tidak kena. Okay, people having knowledge, skill and tool. Okay, support achievement. Tak payah beritahu, tapi benda ni dah jadi budaya. Itu yang kita kata strong control environment. Dan apabila satu lagi iaitu control procedure, prosedur kawalan. Okay, so kenapa kita buat tadi? Okay, antaranya ialah of course sama saja kita nak prevent daripada benda-benda tak diingini berlaku. Okay, kenapa kita buat kawalan dalaman kan? Kita nak operasi berjalan seperti yang kita inginkan lah. Kalau kita bos, kita nak semua yang kita harap berjalan lah. Tak ada orang nipu, okay, tak ada isu stok tak sampai atau barang tak siap, bahan mentah tak cukup. So itu yang tadi ada control procedure masa terang mula-mula tu kan. Okay, ada polisi, ada undang-undang, semua tu ada peraturan diadakan, okay, supaya kita boleh prevent, detect ataupun correct apa-apa yang possible kelemahan yang ada. So caranya macam mana kita buat? Okay, itu kita buat pembahagian tugas. Okay, untuk control procedure kan, kita tak naklah berlaku tak cukup stok contohnya. Okay, orang yang order stok ialah orang yang lain. Okay, kemudian bila terima stok tu, okay, orang yang terima stok tu pun mesti check. Okay, mesti check yang barang tu sampai sama kuantiti dengan yang order. Kita bahagi tugas tu. Kita tak bagi tugas tu pada orang yang sama. Sebab orang yang sama mungkin ada seorang je lah yang tak ada check and balance kat situ. Sepatutnya kita nak ada check and balance. So salah satulah segregation of duty. Kemudian kita bahagi-bahagikan. Okay, untuk kawalan prosedur ni kita bahagi organisasi kita ikut department. Ada accounting department, management department, okay, ada HR department, supaya masing-masing ni boleh fokus, okay, untuk prosedur masing-masing supaya internal control tadi berlaku. Okay, ada organisation structure supaya masing-masing tahu peranan kan. Okay, struktur organisasi. Ada dalam apa-apa dokumen atau pembayaran. Okay, contohnya ada orang yang authorize buat bayaran, dan ada yang tukang approve duit masuk atau keluar, especially duit keluar lah. Okay, so itu antara classification of control
Okey, walaupun macam-macam internal control system, sistem kawalan dalaman yang kita buat dalam organisasi, maknanya kita buat tadi kita nak prevent fraud, nak prevent order tak sampai, nak prevent barang jadi rosak, nak prevent keharmonian dalam organisasi contohnya kan, kawalan dalaman kan, kawalan dalaman organisasi. Dalam macam-macam yang kita buat, kita kena ingat, okey, dalam mana-mana control system dia ada limitation, okey, ada kekangan dia yang dia bukanlah 100% akan menjamin tiada barang yang akan rosak contohnya, okey. Tiada pergaduhan atau puak-puak, tidak akan wujud puak dalam organisasi. Okey, no. Okey, internal control system ni kalau anda lihat, okey, dia ialah hanya boleh bagi, can only provide reasonable assurance. Okey, jaminan yang reasonable, maknanya bukan 100%. Apa yang kita risaukan tu takkan jadi. Dia cuma provide reasonable assurance. Okey, jaminan sekadarnya. Okey, jaminan yang setakat terbaik dia boleh bagilah, reasonable lah kita bagi. Okey, so internal control system may simply reduce but not eliminate. Okey, macam kita cakap tadi lah. Okey, you tak boleh percaya kepada internal control system semata-mata. Kenapa? Okay, sebab yang create internal control system tu adalah manusia sendiri. Okay, dan manusia ni, kita manusia kan, kita sometimes kita buat poor decision, poor judgement. Okay, kemudian boleh berlaku fraud juga. Okay, memang orang nak menipu. Orang nak menipu ni dia akan pusing lah macam mana, dia akan cari jalan. So internal control system, once you know how it works, you will know macam mana kita nak mencelah, okay, supaya kita boleh tipu the system. Okay, next is human error. Okay, kita kadang-kadang buat silap kan, walaupun kita nak kira total, contohnya total sale, okay, kita buat receipt semua computerized. Okay, tapi kalau kita key in salah harga per unit, okay, human error yang key in tu salah harga per unit, dia akan menghasilkan, okay, receipt yang salah juga. Okay, so deliberate circumvention of control. Okay, so you akan cari je lah jalan macam saya kata tadi kan. Kalau you niat you dah tak baik tu, you akan cari jalan jugalah nak override the internal control system tadi tu. Management override of control. Okay, ni katakan orang yang deal dengan sistem atau proses jualan tu kata, okey lah, harga per unit ialah RM3, beli 5 dapat RM15. Okay, tu sistem kata kan. Okay, kita key in dengan kalkulator. Tiba-tiba top management kata, okey lah, tak apalah, biarlah, Ejah bagi 5 unit tu RM10. So kontrol tadi tu masih boleh override, walaupun kita boleh kontrol dengan sistem kalkulator. Okay, nak kira 3 5 15, tapi management boleh override pula kontrol tu. Okay, then lastly unforeseeable circumstances. Kadang benda-benda yang kita tak jangka akan jadi, jadi juga. Dia macam orang yang kalau niat dia nak buat something yang tak baik, dia akan cari jalan yang kadang-kadang benda tu cara nak mencegahnya kita tak terfikir masa mula-mula bina sistem tu. Okey, so tadi ialah pasal internal control system. Okey, kita cakap pasal organisasi wujudkan internal control system untuk menjaga, okey, perkara-perkara dalam operasi organisasi tu daripada mengalami kecelakaan, kerosakan, okay, deviation daripada operasi sebenar contohnya. So, and then siapa yang boleh lihat atau buat teguran atau tambah baik, okay, sistem internal control tadi. Okay, orang itu atau proses itu kita namakan
Proses audit. Okay, ada orang panggil audit, ada orang panggil audit, ada orang panggil audit. Ikutlah. Okay. So yang ni di slide ini saya ingin terangkan makna untuk ketiga-tiga ni. Dia ialah sebenarnya dari satu kata akar yang sama, iaitu audit. Okay, so audit ni ialah satu proses review financial statement, okay, untuk ensure financial record yang kita buat, okay, dah key in duit masuk duit keluar tu tepat. Okay, and then siapa yang melakukan semakan tadi tu, yang buat review tu? Namanya ialah auditors. Okay, mereka ni lah orangnya. Okay, audit tadi nama prosesnya. Okay, audit ni ialah apa kerja yang kita buat tu lah. Auditor ni orang yang buat kerja tu lah. Auditing pula ialah proses di mana auditor tadi perform kerja audit. So internal audit, okay, audit tadi audit dalam organisasi kita bahagi kepada dua, internal audit dan juga external audit. Yang sekarang kita akan tengok ialah internal audit dulu. Lepas ni kita tengok external audit. So internal audit ni siapa? Okay. Tadi kita kata dalam organisasi kita buat internal control system kan. So internal audit ni ialah mereka yang duduk dalam organisasi tu juga. Okay. Duduk dalam part of the organization. Okay. Sebahagian dari organisasi tu yang melihat internal control systemnya. Okay. Orang ini ialah bersifat independent. Okay. Dia ialah independent, bebas. Nanti kita explain. Bebas tu maksudnya apa bebas? Okay. Dia tidak boleh bias. Okay. Nanti kita tengok dengan contoh. Yang penting dia ialah orang yang dalam organisasi juga. Okay. Dia examine and evaluate effectiveness of control dalam organisasi itu. Okay, jadi dalam organisasi ni memang banyak organisasi. Okay, even di fakulti pun, di office anda, fakulti anda ni pun memang kita ada internal audit. Okay, kalau dekat UMK ni kita memang ada internal audit department, jabatan audit dalaman. Okay, dia memang ditubuhkan untuk minimize risk atau ketepikan risk atau buang risk apa? Risk of berlaku error ataupun untuk berlaku fraud. Okay, macam-macam. Kalau kat universiti ni macam-macam fraud, bukan sekadar. Okay, kalau kita tengok nak pastikan pensyarah yang kualiti, kita nak juga facility di library yang baik. Kita nak eliminate risk kalau ada possible aktiviti dalam organisasi yang boleh menyebabkan anda tak dapat buku ke, tak dapat akses kepada pusat sukan contohnya. Sebab itu awak punya hak contohnya kan. So internal audit department ni dia nak pastikan operation dalam organisasi beroperasi dengan efektif. Mereka ni report kepada audit committee. Ingat audit committee kita belajar dalam corporate governance punya chapter. Audit committee ni dia ialah orang yang duduk dalam governance, corporate governance. Remind balik yang tu so report kepada mereka. Mereka ni internal audit, internal auditor adalah employee. Employee kepada syarikat tu sendiri. So apa kerja-kerja bila duduk dalam internal audit department? Review system of accounting of course. Examine form, examine information. Review ekonomi, efficiency, effectiveness, berkesan tak? Operasi sedia ada, boleh jimat lagi tak? Boleh. Kalau kita jimat sini, kita boleh beli apa lepas ni? Comply tak? Comply dengan arahan bayar cukai, arahan cukai syarikat contohnya. Atau ada compliant terhadap majlis perbandaran contohnya. So dengan Kementerian Pendidikan kalau di sekolah, sejenis sekolah sebenarnya. So memang macam-macam. Aset dia dijaga tak? Aset ni duit orang bagi kan, investor bagi duit kan.
So dia jaga tak aset. Okay. So apa yang company tu buat adakah selari dengan objektif organisasi. Okay, so dia dan macam-macam lagi. Ni sebenarnya sebahagian saja. Evaluate risk. Okay, monitor risk management, risk strategy. Okay, strategi yang you develop tu pun ada risiko. Benda masa depan kan tak tahu. So dan lain ialah mungkin terpaksa buat special investigation bila dia detect ada something fishy. Contohnya tu internal audit punya department dan functionnya. Okay, jenis-jenis audit ada operational, system and transaction. Okay, dalam operational, okay, internal audit buat apa? Internal audit dia lihat, okay, dia monitor management pengurusan punya performance operasi kan. So yang menjaga operasi ialah managers. So dia lihat, okay, manager punya performance. Okay, and sometimes not efficient tak management dia. Okay, adakah apa yang management buat tu akan create atau add value, okay, kepada organisasi. Kemudian internal audit juga evaluate sistem. Tadi evaluate orang kan, bos kan. Okay. So dia test sistem ni sesuai tak untuk internal control. Lastly, okay, type of audit ialah transaction. Transaction ni nak tengok ada boleh detect fraud tak atau dia cuma guna substantive test sahaja. Okay, itulah aim dia type of audit ni. Dia tengok orang, dia tengok sistem, dia tengok juga transaksi yang ada dalam organisasi. Jadi apa yang penting kepada internal auditor ni apa yang penting kepada internal auditor ni, dia mestilah orang yang independen atau bebas dari orang yang dia nak review tu lah, jabatan review. Sebab tu dia ni selalu sepatutnya duduk berasingan lah. Sebab kita nak dapat pandangan yang bebas, independen, tidak bias. Dan kerjanya ialah appraisal. Maknanya dia assess kerja orang lain. Bukan dia buat kerja tu bukan dia buat kerja tu. Dia review. Dia assess, dia review. Okay, so independent and appraisal. Okay, independent tadi. Okay, apa maksudnya? Okay, internal auditor is and is seen to be independent. Okay, penting untuk kita bebas daripada, kita tidak bias dari apa yang kita nak buat penilaian tadi itulah. Okay, so kalau apa maksud is seen independent? Okay, janganlah apa ni sebabnya jabatan yang dia audit tu secara dalaman tu bagi dia makan sedap-sedap, okay, nampak macam baik, mesra, dia pula obviously tunjuk pula okay, yang dia sangat rapat dengan department tu. Okay, so sebenarnya yelah dah kerja satu company kan, memang sejenis challenge lah. It's a challenge. You takkan you nak tunjuk you bermusuh. You bukan musuh pun sebenarnya. You cuma has to be seen independent. Okay, independent can be established by, okay, yang kita kata susah nak wujudkan, okay, rasa independent atau bebas tadi ialah responsibility structure. Kita buat reporting direct kepada audit committee. Okay, kita bukan bisik-bisik tepi. Walaupun dia kawan kita, jabatan yang kita audit tu best friend kita, kita pergi lunch sekali kan. Tapi dari segi reporting, apabila you buat audit, you direct kepada audit committee, iaitu bos kepada segala bos audit. Okay, dalam corporate governance tadi. Okay, auditor's own approach is objective, detached and honest. Bukan orang ajar-ajar lah. Maknanya you buat tu sebab you tahu that is the best, bukan sebab orang suruh. Okay, mandatory authority. Okay, maknanya should not implement new control or procedure suka-suka je. Okay, you buat mesti ada sebab. Bukan sebab dia kawan you, maka you eliminate 1-2 procedure contohnya. Okay, so tu pentingnya independence. Okay, tadi kita tengok internal audit. Okay, sekarang kita berpindah ke external audit. Okay, beza dia internal dengan external seperti namanya lah. Seorang tu internal audit, yang sekarang ni external audit. So untuk external audit dia ialah okay, proses
inspection and examination macam tadi internal audit buat, cuma kali ini dia dilakukan oleh outside party. Tadi internal dilakukan oleh employee itu sendiri kan. Okay, sekarang ni ialah orang luar. Okay, bukan dari dalam organisasi itu sendiri. Okay, kenapa kita panggil orang luar? Okay, sebab orang ni memang dia disengage dengan company. Dia tidak terlibat dengan day to day operasi. Dia punya pandangan tu akan lebih bersifat true and fair. Kita panggil dalam audit true and fair view lah, pandangan audit terhadap kedudukan kewangan organisasi tadi. Okay, external auditor, okay, dia akan menghasilkan report. Kalau internal tadi dia bagi report dia terhadap semakan dia tu kepada audit committee kan. Okay, external auditor dia akan menghasilkan laporan juga. Dia dah buat audit kan, dia dah semak okey ke tak okey ke, boleh dipercayai tak, okay. Rekod kewangan ni boleh dipercayai tak. So dia keluarkan report. Ada dua jenis report yang kita panggil, satu unqualified, satu lagi qualified. Okay. Apabila audit report tu dinamakan unqualified audit report, maknanya everything is fine. Maknanya tak ada isu lah. Boleh dipercayai lah, financial statement, cash flow, duit keluar masuk, untung, rugi, belanja, semua yang direkodkan transaksi kewangan boleh dipercayai. Itu kita panggil unqualified audit report. Manakala qualified audit report pula ada isu dalam akaun dia. Ada isu tak kira lah. Mungkin dia kata didapati rekod untuk akaun payable, okay, tidak direkodkan dengan baik. Maknanya apa tadi? Company apabila dia rekod pembelian dia daripada supplier, ada something yang sanksi lah, okay, ada isu, okay, ada something. Patutnya 10,000 hutang lagi dengan company tu, tapi tengok dalam rekod tak tally. Okay, kita tengok 100,000 lah, bukan 10,000. So 10,000 dengan 100,000 ni apabila dalam rekod dia memang implikasi yang besar lah. Okay, so itu dia pun akan auditor, external auditor, dia akan keluarkan qualified audit report. Okay, so perbezaan antara internal dan external audit, okay, sambil saya explain tadi pun saya dah terangkan sebenarnya sikit-sikit. Okay, internal auditor dia report kepada siapa? Audit committee. Audit committee ni under board of directors. Siapa yang tak ingat kena patah balik ke chapter 8, okay, corporate governance, okay, report kepada audit committee yang ada dalam board of director. Manakala external auditor dia report kepada shareholder. Shareholder ni siapa? Iaitu orang yang melabur kepada syarikat atau organisasi tadi. So external auditor dia keluarkan audit report yang tadi tu qualified versus unqualified kepada pelabur. Itu external. Kalau internal dia bagi kepada audit committee. Okay. Reason diwujudkan, okay, peranan internal dan external auditor, boleh baca sini, untuk add value and improve organisation operation. Manakala external auditor kita nak express opinion, okay, sebab shareholder tadi dia mungkin tak faham, okay, nak baca financial report dia tak faham nak baca semuanya. Jadi diharapkan external auditor, sebab external auditor dia bagi summary dah. Okay, kalau ada isu dia keluarkan, okay, qualified ke unqualified audit report. Okay, kalau ada isu, kalau tak ada, yang mana satu? Okay, recall balik yang baru kejap tadi, tak sampai 2 minit pun kan. Okay, work relating, okay, in terms of work, okay, it relates to operation. Okay, operation of the organisation. Maknanya okay tak flow, cara kerja boleh improve ke tak, adakah cara kerja ni akan create opportunity untuk orang nak salah guna kuasa contohnya. Itu internal auditor. Tapi external auditor dia fokus kepada financial statement, okay, penyata kewangan. Okay, relationship kepada company, macam kita kata tadi, kalau employee adalah internal auditor sendiri. Internal auditor merupakan employee kepada syarikat. Tapi kalau external auditor, dia ialah orang yang bebas daripada pengurusan syarikat itu.
So, bila dah ada dua-dua ni, internal dan external auditor, apa yang penting? Coordination, koordinasi. Kenapa? Bila ada coordination, okay, kita boleh elak ada duplicate kerja. Okay, takkan kita nak semak benda yang sama kan? Okay, sebolehnya kita nak maximize lah ruang yang datang tu. Okay, external auditor ni dia bukan employee, so dia tak forever duduk dekat company tu, dia datang mengikut jadual lah. Okay, berbanding dengan internal auditor, dia memang pekerja di organisasi kan. So, kita kena kerjasama. External auditor akan cuba dapatkan info dari internal apa yang mereka dah buat. Okay, untuk elak apabila nak audit, dia audit benda yang sama lagi. Okay, tapi walaupun macam tu, okay, external auditor bila dia dah tahu setara mana atau setakat mana internal auditor dah buat kerja, dia boleh kuranglah sikit loading dia untuk semak semua benda, tetapi dengan syarat okay, dengan syarat untuk coordination ni berlaku, sebab kita tak nak salah tujuan pula. Nanti external auditor dia tak semak kerja yang internal auditor tu dah buat, tapi padahal internal auditor tu buatnya salah kan. So tak boleh juga sampai level tu. So mesti kena tahu tahap kebolehpercayaan antara kedua-dua ni. Antara dia pun kena yakin dengan tugas orang tu pun kena yakin dengan tugas orang lagi satu. So antara benda-benda ni yang boleh mempengaruhi judgement tahap kepercayaan tadi di antara internal dengan external ni kan. Okay, status organisasi tu. Okay, katalah dah viral kat social media atau berita yang memang ada isu. External auditor kenalah semak dengan lebih mendalam lagi. Tak boleh percaya sepenuhnya dengan internal dia saja. Okay, external pun kena ambil tahu skop internal audit. Internal auditor buat apa je. Mungkin ada yang dia cover, mungkin ada yang dia tak cover. Mungkin ada yang dia cover tu putus. Dari segi proses kerja tu putus. Okay, flow A sampai Z tu tiba-tiba dia tak semak yang tengah-tengah punya kerja kan. So tu pun boleh mempengaruhi macam mana nak coordinate technical competence, due professional care. Due professional care ni maknanya untuk internal auditor contohnya ataupun external auditor pun boleh juga. So kalau dia ada kebergantungan tak, dia nak sampaikan dia punya pendapat profesional tadi tu, kadang-kadang sebab orang tu kawan baik dia ke, atau sebab mungkin bos bagi dia upah yang tinggi, okay, untuk bagi reporting yang baik kan. Dia pun maknanya yelah, untuk dia reveal dia punya professional opinion tu dipengaruhi tak oleh faktor-faktor lain. Itu contoh due professional care. Okay, sekarang ni yelah, dunia dah berubah. Kita so into information technology dan information system. So kita dan alam tu kita panggil alam cyber kan, alam cyber. So alam cyber ni dia ada risiko dia. Bila risiko, ada potensi berlaku serangan atau attack, dan juga ada untuk mengurangkan risiko atau tak mau berlaku ancaman kena attack, kena serang semua tu, kena ada cyber security. So cyber security tadi ialah bagi protection kan, daripada berlaku. Kalau cyber attack ni memang kena serang lah, ada serangan untuk melumpuhkan, melemahkan, mungkin nak hilangkan data, macam-macam. Okay, risiko ni benda yang possible jadi. Okay, so ikut flow. Okay, mula-mula kita kena identify adanya risk bila dah start guna IT atau information system punya teknologi. Okay, ada risk dalam cyber ni, di alam cyber akan ada cubaan-cubaan nak merosakkan, okay, attack. Okay, maka kita buat apa? Kita buat security, protection. Okay, protection daripada apa? Financial loss, okay, orang hack, okay, damage reputation, okay, disruption of operasi. Itu semua ialah benda-benda yang possible berlaku apabila kita dedahkan operasi perniagaan, transaksi perniagaan dalam alam cyber. Mari tengok satu-satu. So, example of cyber attack, okay, serangan, phishing and pharming, hacking, okay.
denial of service. Okey, kita dah masuk maklumat, tiba-tiba kita nak guna perkhidmatan yang sama, nak access balik maklumat, dia kata tak boleh. Okay, webcam, okey, tiba-tiba orang masuk dalam rekod, anda tak on pun kamera, tapi dia boleh lihat anda, okey, dia boleh hack, okey, hijack file, ransomware, masuk virus, okey, screenshot manager, okey, dia screenshot apa yang dekat screen kita, keylogging, ad clicker, okey, kita kena picit biasa kan kalau kita online, get online, okey, kadang-kadang advertisement tiba-tiba keluar, benda-benda macam tu. Kalau kita klik salah, tak klik pun dia boleh jadi isu mengganggu, kita nak tengok. Tapi bila kita tekan, dia bagi risiko, okey, kepada kita masuk virus ke apa-apalah. So semua ni kita panggil contoh-contoh cyber attack. Okey, so kita ada juga security method. Okey, macam mana kita boleh adakan security, okay? Kita adakan kawalan, contoh-contoh, okay? Kita bagi kawalan terhadap akses, tak semua orang boleh akses semua benda, okay? Department untuk purchase, dia cuma boleh buat order sahaja, okay? Kita tak boleh benarkan department purchase buat bayaran, okay? Department yang buat bayaran akan uruskan pembayaran. Finance department akan buat urusan bayaran. Kita bagi access control. Okay. Boundary firewall and internet gateway, malware and virus protection ni yang you pasang antivirus semua tu lah. Patch management, okay, kalau patch maknanya kalau dalam alam cyber ni kita tampal lah, jangan bagi kalau ada lubang kita tampal, ada lubang kita tampal lah, tu masuk patch, okay. Secure configuration, okay. Kadang-kadang perasan kan, selain dia suruh login, dia suruh kadang-kadang kalau you perasan ada je yang akan suruh, okay, cuba tandakan kotak yang ada basikal, okay, ada 9 kotak kat situ, dia suruh kita tanda yang mana ada basikal, atau mungkin dia suruh kita tulis, okay, something yang dah ada tertulis atas kotak tu, 5 huruf 2 nombor contohnya, dia suruh anda repeat untuk tulis, okay, itu kita panggil secure configuration. Ini contoh, okay, kaedah-kaedah yang kita boleh buat untuk cyber security. Okay, ni physical access control ni simple lah. Kalau kita tak nak bagi orang masuk, apa yang kita buat? Okay, kita di office atau rumah kita. So antaranya kita lock pintu, kita lock almari, kita pasang kunci kan. Atau kita letak access code, dia kena masukkan password. Okay, nak masuk pintu, atau dia kena touch dia punya ID dekat scanner, baru dia boleh masuk access door tu. Tu contohlah, contoh-contoh physical access control. Okay, kalau apa lagi, kita pasang CCTV, kita pasang alarm, okay, bila ada pergerakan piu-piu-piu dia bunyi, okay. So physical access control, kawalan terhadap akses nak masuk pintu, bilik, okay, almari contohnya. So ni antara benda-benda yang kita boleh buat ni physical. Okay, kalau IT pun dari IT system, okay, information system, cyber tadi pun masih perlu. Tapi dengan cara yang kita tunjuk tadilah, pasang antivirus, password, okay. Tu pun jenis-jenis kawalan yang anda boleh buat. Okay, password sekarang pun kalau kita nak create password macam-macam dia suruh. Kena 1 huruf besar lah, kena ada nombor jugalah. Lepas tu kena ada simbol jugalah kan. Kena mix of everything. Dulu tak kisah pun. Dulu ayam, contoh password tu ayam, AYAM pun boleh jadi password. Tapi sekarang tak boleh. Kena ayam huruf besar, YAM huruf kecil, kena letak hashtag ke atau tanda seru ke, lepas tu kena masuk pula nombor, okay, 15, contoh 1515 contoh, kena pula macam tu. So benda-benda macam tu semua diwujudkan, okay, untuk prevent, untuk detect, untuk halang, okay, atau inilah mengelakkan sistem, okay, diganggu. Kawalan dan keselamatan sistem teknologi maklumat, itulah tujuannya. Prevent, detect, deterrence, recovery, correction and threat avoidance. Okay, so adalah amat penting okay, apabila dah guna sistem ni, dia kena pegang kepada 2 benda, iaitu
data integrity dan sistem integrity. Data integrity ni apa? Okay, maksudnya bila once you ada data you dalam sistem, dia bukan mudah untuk diubah-ubah. Okay, maknanya ada orang yang boleh delete information tu, ada orang yang boleh add information. Dia tidak boleh, bila nak delete tu kena ada secure. Okay, only Azwin can delete this information. Okay, memang macam tu So itu data integrity, dia penting. Sama penting lah dengan dokumen kalau fizikal pun. Okay, kita tidak boleh semudah-mudah nak bakar file ke. Okay, kalau fizikal kita bakar lah kan, tak nak orang jumpa. So kalau dalam data integrity dan sistem kita delete kan macam tu. So benda-benda tu ialah kita kena panggil dia sebagai data integrity untuk preserve the data. Sistem integrity pula. Okay, tadi data integrity, jaga data ni, jaga sistem tu sendiri. Okay, sistem tu kita boleh percayai sistem integrity. Dia follow spec, maknanya you putar macam mana pun dia akan kalau you nak key in contohnya sistem integrity. Okay, kalau kita nak buka account Google kan, you perasan kan, account Google yang biasa tu, Google Mail. Dari Google Mail tu you boleh buka YouTube contohnya kan. Kalau you notice, contohnya you nak buat untuk kanak-kanak. Okay, nak buat untuk kanak-kanak. Then Google system will not allow that. Dia akan cakap tak cukup umur contohnya. So macam mana you, selagi you tak comply dengan syarat oleh sistem tu, dia akan tidak benarkan you untuk create account tu. Itu yang kita panggil design spec untuk account Google tu, dia memang macam tu. So macam mana pun selagi umur tak capai, okay, spek dia ialah kena cukup umur, kena 18 tahun. Maknanya bila you masuk tarikh lahir tu, sistem you tu yang automatic reject you daripada daftar account tak cukup umur. Okay, ini contoh sistem integrity dan data integrity. Okay, so section last kalau ikut ni, okay, control. Control kita ada input control, processing control, output control, backup control, administrative control dan contingency control. Sebenarnya kita akan tengok satu persatu. Okay. So kita buat kawalan kan. Kita kan nak jaga security barang-barang kita semua tadi kan. Operasi, human resource kita nak jaga kawalan. Okay. So let's see what is control, input control. Okay. So input control aim to ensure accuracy, completeness and input validity. Nak kata input yang you masukkan tu ialah betul. Okay, data tu validate. Okay, benda-benda yang bila you masuk ni peringkat mula-mula lah input kan. Contohnya you beli stok. Okay, you beli stok RM10 you kata. Dan logiknya you kena jual lah more than RM10 kan. Tapi katalah sistem tu you boleh lock juga untuk jaga accuracy dan validity. You tak benarkan sistem you tu buat setting dah. Cannot sell below RM10. Maknanya harga jualan kena atas RM10 saja. So benda-benda contohnya kalau benda tu RM10, kalau you terkey in RM10,000 pun dia boleh detect kan. Okay, sistem you boleh detect untuk check digit, logik tak, okay. Limit check, okay, sebabnya semua sistem ni kita boleh set dia harga tidak boleh lebih. Okay, kalau beli RM10, setting harga yang top management letak, it cannot be more than 30%. Katakan kita letak itu limit check, maknanya maksimum harga untuk barang tu kalau kita nak setting untuk harga jualan maksimum RM13. Kalau you letak 14, pop, automatic sistem tu control you. Kata cannot exceed 30% from the cost of the product. Itu contoh input control. Okay, next is processing control. Processing dalam kawalan proses lah ni. Okay, completeness of processing. Okay, subject to development control and rigorous testing. You buat apa-apa pun, okay, katalah macam Khairul Aming, okay, dia buat sambal nyet kan. Okay, dia mesti ada sepanjang proses tu ada kontrol dia. Okay, dia akan randomly pick. Okay, untuk quality checking tu kita panggil satu sistem
kawalan dalam peringkat proses. Okay, periodik. Kita bukan dia ambil semua untuk test. Dia ambil sampel sahaja. Sampel dalam masa-masa yang ditetapkan lah. Okay, yang recommend. Kalau seminggu sekali kena buat, dan seminggu sekali. Kalau setiap 3 hari, dan setiap 3 hari lah. Okay, itu processing control. Next ialah output control. So, apabila you dah buat input, okay, you dah semak yang prosesnya, dan dia ada output tau. Of course kan, dia ada output. Okay, bila output ni, dia berbentuk macam nak habis dah lah kan. Okay, so kita nak check yang kita masukkan maklumat masa mula-mula harga kos tadi. Okay, contohnya. Okay, lepas tu apa yang berlaku dalam proses. Kita dekat sini lah output ni kita boleh tengok. Sebab dekat output ni kita boleh tengok hasil. Okay, batch punya produk output. Okay, dah banyak-banyak sambal nyet tadi. Yang satu dalam proses tu kita tarik satu-satu kan. Okay, bila dah siap satu batch mungkin ada 100 botol contohnya. So, kalau jadi apa-apa kita tengok batch yang sama. Okay ke tak? Okay. Adakah semua batch kita kena buang? Contoh pun possible juga. So, apabila you dah buat batch tadi tu, ada tak labeling? Nama kotak tu tarikhnya bila dibuat. Okay, masa start masak pukul berapa. So, you kena cluster kan. Ikut batch, output, control. Okay, semua jenis control adalah untuk memastikan accuracy, completeness dan security of the output. So, benda-benda yang boleh dibuat, buat investigation, follow up kalau ada error. Okay, kerja kita untuk cari punca dan sediakan laporan baru. Supaya kenapa? Sebab kita tak nak benda yang sama jadi lagi. Itu output control. And then next, backup control. Backup control ni, backup kan, backup. Maknanya you buat dia, okay, buat copy, okay, buat salinan sampingan, okay, just in case kita concern pasal ada failure, future failure atau mungkin corruption. Okay, kita sediakan duplicate copy, copy yang sama tapi kita simpan di tempat yang berbeza. Nampak contoh, kalau kebakaran kat situ, at least kita ada copy lain. Okay, ataupun satu you simpan kat cloud, satu lagi you simpan dekat hard copy dekat rumah. Okay, you just never know. Walaupun simpan dalam cloud pun risk masih ada. Ingat kita buat kawalan dalaman tadi, kita bincang, dia tidak boleh eliminate atau zero kan risk. Dia cuma boleh reduce dan bagi reasonable assurance. Ingat itu yang mula. So, backup and archive strategy should include regular backup, okay, archive plan, okay, sistem arkib lah ni. Maknanya arkib ni macam you ada collection, collection of backup lah. Okay, disaster recovery plan that include off-site storage macam kita kata tadi. Kita tak simpan backup ni di tempat yang sama. Okay, ni backup control. Next is administrative control. Okay, yang ni melibatkan admin, orang. Careful personal selection of IT role. Okay, sebab orang ni dia akan oversee, okay, possible fraud, possible orang nak breach the info. So, dia kena orang yang boleh, okay, bantu kita dalam proses kawalan, sistem kawalan dalaman. Buat segregation of duty, password, okay, adakan password. Okay, jika ada beberapa kali attempt, kita kena create semula, block, macam-macam. Yang ni obvious lah kalau dekat bank punya transaksi kan, you try nak login online, lebih dari 3 kali, kalau salah juga dia block terus. Okay, sebab dia nak minimize orang cubaan akses orang ke dalam akaun you. Tu pun sejenis administrative control. Okay, password. Yang tadi tu lah yang saya cerita, kena ada huruf besar, huruf kecil lah, nombor lah. Okay, dia letak pula low level password, password yang strong, yang weak. Okay, administrative control. Okay, lastly, contingency control. Contingency ni apa? Okay, disaster recovery plan. Disaster recovery plan. Okay,
dia ialah kita standby. Okay, just in case kalau tiba-tiba semua benda simpan dalam cloud tadi kan. Semua simpan dalam cloud. Adakah bila tak ada internet je, sudah macam mana nak ambil order pelanggan contohnya. Kalau yang jenis semuanya online kan. Shopee online, nak order semua masuk ke situ. Kita ni nak siapkan ni, nak kejar. So kalau tak ada line internet, macam mana nak buat? So kita kena fikir contingency. What if tak ada internet contohnya. Okay, so kalau dah tak ada internet tadi, macam mana nak recovery? Macam mana yang orang order dalam keadaan internet tak ada tadi, masuk tak order tu dekat kita? Dia dah buat bayaran dah ni. So kena ada kawalan untuk yang kita fikir dalam keadaan cemas. Okay, kalau berlaku kecemasan, possible tak untuk kita adapt atau operasi masih boleh berjalan dalam keadaan minimum. Okay, dan human resource management, pengurusan human resource pun kena ada polisi. Okay, yang nak cakap apabila A dengan B, situasi A dengan B berlaku, macam mana kita nak manage. Contoh kalau sistem kawalan hospital kan, hospital tak ada elektrik, sudah macam mana? Dia kena ada backup generator contohnya. Okay, bila backup generator, berapa hour yang dia boleh bertahan. Jika selepas 2 jam masih tak dapat balik elektrik contohnya, okey, dia kena start pindahkan pesakit yang macam mana dulu, yang perlu bantuan pernafasan dulu ke, yang patah kaki dulu ke, yang nak bersalin dulu ke. Okey, contoh. So mesti ada disaster recovery plan. Okey, benda yang kita kena bersedia apabila berlaku macam kecelakaan lah ya. Okay. Alright. Okay, almost there. Now it's called audit trail. Okay, audit trail. Audit trail. Jejak audit. Jejak audit ni dia boleh nampak, okay, siapa yang access sistem. Okay, apabila operation perform. Okay. Dan melalui audit trail ni juga, sebab jejak kan, dia boleh jejak siapa yang macam sistem tadi, bila you masuk, you ubah data dengan ID you, kita boleh tahu siapa yang ubah, siapa yang delete, siapa yang tambah maklumat contohnya. So benda-benda macam ni akan membantu audit trail. Okay, bila dia boleh jejak, dia akan membantu identify error, identify culprit, orang yang nak buat jahat tu lah kan. Okay, dan juga of course untuk detect fraud. Okay, so ini just a list. Okay, you can look and see. Okay, so dalam financial technology dengan alam hari ni, dunia hari ni, okay, fintech, financial technology atau ringkasannya fintech, okay, sangat banyak membantu accounting system. Okay, antaranya menerusi cloud computing. Cloud accounting maknanya you key in di kedai, you masih boleh tengok information account you di rumah atau di mana-mana yang ada internet access. Okay, automation maknanya you automatic je. Macam kita scan kan, kita scan beli barang, kita scan beli barang tu, automatic dia masuk. Kata kita beli kat Pantai Timur kan, kita tak nampak pun mana-mana staff key in pembelian kita tu sebagai hasil kepada Pantai Timur kan. Tapi dia scan tu, once dia scan je yang you beli barang dia, dia masuk dalam sistem accounting bahagian revenue untuk Pantai Timur. So itulah masuk salah satu contoh automation Okay, so artificial intelligence, so komputer pula tolong buat solve problem contohnya. Okay, macam-macam big data maknanya banyak information, duit keluar masuk tadi kan. Okay, data analytic akan bantu kita tengok buying patterns contohnya untuk satu-satu produk. Okay, masa bila dia ambil. So bila dapat pattern ni dari analitik ni, macam-macam organisasi boleh guna untuk decision making nak produce produk ni lagi banyak pada bulan September contohnya. Okay, atau bulan Februari kena kurangkan stok ni. Okay, sebab tak ada orang beli masa tu contoh Okay, distribute ledger technology blockchain. Okay, it allows di mana organisasi dengan individu yang unconnected, okay, untuk kongsi maklumat ownership of asset. Okay, benda-benda ni walaupun tak pernah jumpa tapi masih boleh
berkomunikasi. Inilah fintech dan accounting system yang di masa inilah. Okey. Okey, so itu sahaja untuk lecture minggu ini. Okey, on the topic of apa tadi? Control, security and audit. Okey, so kita teruskan nanti. You akan cuba buat tutorial yang saya akan berikan.